Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Falimbani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pengajian ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hamba-Nya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan selawat Allah serta rahmat serta salam atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, wa ala alihi wa ashabihi zawil fadailil lati la tustaqsa, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrahli sadari, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Wala haula, dan tiada daya meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tiada kuasa berbuat taat, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mempelajari kitab, mempelajari ilmu agama Allah, iaitu berdasarkan daripada kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Moga-moga pengajian kita ini akan membuahkan hasil kefahaman terhadap agama dan seterusnya meningkatkan iman dan takwa. Maka dengan iman dan takwa itulah akhirnya kita ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Jawi Lama, muka surat 11. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan ketahui olehmu hai talib
bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadat yang disuruhkan Allah Ta'ala itu dengan sungguh-sungguh memelihara akan hatimu dan segala engkau apa tu? Anggota. Anggota. Dan segala anggotamu pada tiap-tiap ketikanya dan tiap-tiap nafasmu daripada ketika pagi hingga petang, dan tiada kuasa engkau atas demikian itu melainkan engkau beri bahagian segala waktumu itu dengan wirid dan ibadat daripada pagi hingga petang. Maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadat yang disuruhkan Allah Ta'ala, maka engkau kerjakan akan dia. Baik. Ni dia dah mula masuk isi dia. Dah mula nak masuk dia punya adab-adab ataupun jadual waktu untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang terbaik. Ni salah satu dipanggil tariqah. Tariqah ni, tariq ni artinya jalan. Ini salah satu jalan Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Hidup dia macam dalam kitab ni, kehidupan dia. Jadi dia cerita kepada kita sebagai anak murid, maka supaya mencontohi macam mana kita nak menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari, apa benda kita kena buat. Dia ajar dalam ni. Yang ni nak mula dia. Kita baca balik apa dia kata. Dia kata, dan ketahui olehmu. Kalau kita baca kitab lama, dia ada perkataan dan ketahui olehmu, itu maknanya hendaklah mu kena tahu. Maksudnya macam tu. Maknanya kita kena ambil tahu. Tak tahu tak apa, tapi ambil tahu. Janganlah dah lah tak tahu, buat-buat tak tahu lagi. Kan? Jadi kita ambil tahu. Ambil tahu apa dia? Hai talib. Dia panggil kita talib. Talib ni maknanya orang yang menuntut. Menuntut di sini, menuntut keredaan Allah. Bukan semata-mata menuntut ilmu. Kata guru kami, jangan kita mengaji ni semata-mata nak menuntut ilmu. Kalau kita mengaji semata-mata nak menuntut ilmu, maka kita dapat ilmu. Dapat ilmu tapi tak dapat beramal. Buat apa? Sebab tujuan ilmu untuk beramal. Jadi yang sebenar, kita mengaji adalah menuntut redha Allah. Bila menuntut redha Allah, semua dapat. Ilmu pun dapat, amal pun dapat, ikhlas pun dapat. Tapi kalau dapat ilmu saja, belum tentu beramal. Kalau dapat beramal, belum tentu ikhlas. Jadi yang kita nak redha Allah. Itu yang kadang-kadang, minta maaf cakap, kadang-kadang dia alim dah, kan, ilmunya banyak, mengaji sampai luar negara, tetapi amalnya tak ada. Ilmu banyak, kitab berjilid-jilid, tapi solat jemaah di masjid Karyah dia pun tak nampak batang hidung. Itu pula satu hal. Ada kadang-kadang beramal dah boleh, tu imam, dah boleh beramal dah, dia jadi imam, tapi kadang-kadang jadi tak ikhlas. Berapa jadi tak ikhlas? Dia datang hanya waktu dia bertugas. Waktu tak bertugas tak datang. Orang tanya dia, imam, ada sini imam, dah awak tadi semayang jemaah tak nampak pun. Bukan saya tugas, tu imam nombor 2. Saya imam 1 esok, dia kata. Hari ni imam 2 bertugas. Oh, kira macam tu. Bertugas baru datang, tak bertugas tak datang. Lepas tu kita jalan-jalan depan tu sikit, jumpa makmum. Makmum main motor, mak rempit, perang-perang kat kedai tu. Kita pun tanya, makmum, awak tak datang masjid mayang jemaah? Makmum pun jawab, hari ni bukan saya bertugas. Yang bertugas hari ni makmum tu, saya bertugas esok. Makmum jawab. Nampak? Jadi faham tak? Kalau kita nak panggil, nak ajak makmum datang masjid, imam pun masalah, dah macam mana nak bawa makmum? Tu.
Nak macam mana nak bawa penumpang kalau driver sendiri pun kona lain? Ni yang kita kata, bukan sekadar nak menuntut ilmu, tetapi kita nak menuntut keredaan Allah. Itulah yang dinamakan talib oleh ulama. Talib ini maknanya dia menuntut redha Allah. Bila tuntut redha Allah, ilmu pun dapat, amal pun dapat, ikhlas pun dapat. Jadi kalau sekadar nak menuntut ilmu, itu yang kadang-kadang nak berlumba-lumba untuk mengaji luar negara, mengaji Mesir, mengaji Jordan. Bukan salah mengaji tu, silakan. Kita ada kemampuan pergi, tak ada masalah. Tapi jangan niat kerana semata-mata nak ilmu. Maka balik bawa ilmu tapi tak boleh beramal. Suruh berjuang pun tak mau. Suruh baca khutbah tak boleh. Suruh buat itu, buat ini. Suruh pegang jawatan dalam pimpinan jemaah Islam tak boleh. Dah apa yang dia boleh? Kerana ilmu banyak. Kitab jilid-jilid. Tu sebab dia kadar ilmu saja, amal tak boleh. Kadang pula ada yang beramal tapi berkira-kira pula tak ikhlas. Jadi payah. Jadi yang kita nak iaitu redha. Jadi mengajilah kerana kita nak beramal dengan ikhlas. Itu tujuan kita mengaji, menuntut ilmu. Bukan nak orang panggil kita orang alim, tapi kita cuma nak beramal dengan yang terbaik di sisi Allah. Itu sahaja. Biar orang tak panggil kita alim pun tak apa, tapi yang penting kita buat sesuatu amal itu, kita buat kerana Allah. Itu pun tak apa dah. Sebab tu orang dulu, ulama dulu tidak mengejar kemasyhuran, tak mengejar pangkat, tak mengejar jawatan. Yang dia nak mengejarnya dirinya, hubungan dirinya dengan Tuhannya. Dan ketahui olehmu, dia kata, hai talib, bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadat yang disuruhkan Allah Ta'ala. Ingat, dia kata bahawa kamu tak boleh, kamu tak ada kuasa nak mendirikan semua ibadat yang Allah suruh. Kamu tak ada kuasa, kamu tak ada kemampuan untuk mendirikan ibadat-ibadat yang Allah suruh. Itu melainkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita buat berlebih kurang, maka kita takkan boleh nak buat secara istiqamah. Dia yang mahal ibadat ni bukannya kuantiti, tetapi kualiti. Kalau nak boleh banyak, semua orang boleh buat banyak-banyak. Malam ni kita target masing-masing, setiap seorang kat rumah masing-masing malam ni kita bangkit semayang tahajud 24 rakaat. Boleh tak? Boleh tak? Ke tak boleh sini? Selu jawab. Kalau tak kuat, pergi makan Arab Mac tu, nanti saya jual. Bagi kekuatan. Nak semayang tahajud 24 rakaat malam ni. Mangat kita buat sungguh-sungguh, tanam azam. Malam ni kita semayang tahajud 24 rakaat. Malam ni lah, malam esok apa pun tak ada, dengan subuh-subuh tak ada. Sebab apa? Sebab manusia ni hidupnya dengan semangat. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Jadi macam mana nak bagi dia istiqamah? Melainkan dengan jalan mujahadah. Mujahadah ni maknanya sungguh-sungguh, hari-hari kena lawan. Dia kata letih lah ustaz, hari-hari nak lawan hawa nafsu. Dan memang gitu. Memang itulah Allah jadikan kita atas muka bumi ni. Kita tak apa lagi mujahadah, letih lawan hawa nafsu. Nafsu tu diri kita sendiri ke? No, Palestin hari-hari lawan Israel. Macam hari-hari. Kita mana ada sampai lawan Yahudi bangun pagi. Cuma lawan diri sendiri je. Nak lawan diri sendiri, nak pecahkan nafsu. Untuk nak bangkit, untuk taat pada perintah Allah. No, mereka tu bukan sakat lawan hawa nafsu, lawan juga musuh terang, jelas dan nyata. Tiap-tiap hari, tak pernah berhenti. Tiap-tiap hari. Kalau nak kata, nak bagi alasan letih, lebih layak mereka yang berperang, berjuang, berjihad tu jawab letih. Patut mereka lah yang kata letihnya, asyik nak lawan Yahudi. Kita hari ni bukan suruh lawan Yahudi pun, lawan diri sendiri je, lawan hawa nafsu, lawan hasutan iblis. Kena mujahadah lah. Jadi kena bersungguh-sungguh, barulah layak untuk dapat ibadat yang istiqamah. Ni dah nak habis Rejab, lagi masuk Syakban, lepas tu masuk Ramadan. Ni Ramadan, mujahadah, tanam azam betul-betul bahawa
tahun kali ni kita nak buat tarawih daripada hari pertama sampai hujung Ramadan hari 30. Kita tak miss. Cuba tanam azam sungguh-sungguh. Dia kata tanam dah Ustaz, tiap-tiap tahun tanam azam. Tapi lah kali minggu pertama juga je Ustaz. Nampak? Tak apalah, cuba lagi. Jangan mengaku kalah. Buat lagi. Paksa diri kita. Bukan senang nak masuk syurga Allah. Syurga Allah bukan dibeli dengan wang ringgit. Syurga Allah bukan dibeli dengan apa-apa. Tapi syurga Allah dibeli dengan pengorbanan dan kesungguhan seseorang hamba. Jadi inilah kita nak syurga Allah, maka kita kena tunjukkan bukti di hadapan Allah bahawa aku sungguh-sungguh nak syurga-Mu wahai Tuhan. Sebab tu aku buat semua benda ni. Barulah kita layak mendapat anugerah daripada Allah. Sebab tu dia ada dua makam. Ada dua makam. Satu dipanggil ahlul ibadah, yang kedua dipanggil ahlul inayah. Dua ni, dua kumpulan orang ni ada dua. Kalau orang yang jenis beribadat, beramal soleh, kumpulannya ada dua. Satu kumpulan ahlul ibadah, satu lagi kumpulan ahlul inayah. Kita tengok kita duduk tang mana. Ahlul ibadah ni dia perlu mujahadah. Dia kena lawan hawa nafsu dia tiap-tiap hari untuk dia melaksanakan ketaatan ataupun ibadat pada Allah. Nak semayang ni, nak datang ke surau malam ni maghrib, macam-macam halangan. Baru nak pergi, minyak tak ada pula, kena menolak ke sesi minyak. Tapi dia tak putus asa, dia tetap nak pergi juga. Macam ada satu kisah, satu orang lelaki ni dia dah bersiap-siap nak ke masjid. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba dia jatuh di atas lopak. Habis kotor baju dia. Maka dia bangkit balik, dia balik ke rumah. Ingatkan dia nak tidur apa atau semayang je lah kat rumah sebab dah kotor dah. Rupanya dia mandi, tukar baju, pergi lagi, jatuh lagi. Di lopak tu. Bangun lagi dia, pergi lagi. Patah balik dia, buat sekali lagi. Mandi, tukar baju lain, pergi lagi. Kali ni kali yang ketiga dia pergi. Tiba-tiba sampai kat tempat lopak, dia takut dia jatuh lagi. Tiba-tiba ada orang situ. Orang tu tunggu dia. Dan orang tu pun kata, marilah saya hantarkan awak ke masjid. Siapa pula ni? Tak apalah, orang nak tolong, dia ikutlah. Sampai kat masjid, dia pun naik tangga masjid, masuk dalam masjid. Tapi orang tu tak ikut. Dia pun kata, mailah sekali masuk dalam masjid. Kata orang tu, tak apa, saya tak masuk, saya duduk sini saja. Awaknya? Sebab saya iblis, dia kata. Setan rupanya. Tu. Kalau yang jenis hantar masjid, lepas tu balik, takut-takut setan tu. Jadi dia pun tanya, kalau iblis, manakan pula kamu tolong saya? Kamu kan iblis. Takkan kot? Dia pun pelik, takkan iblis tolong orang? Dia kata, ya, saya terpaksa tolong. Apa pula? Sebab kali pertama awak jalan tadi, awak jatuh di lopak tu, saya yang tolak, dia kata. Sebab saya nak awak putus asa. Tiba-tiba awak patah balik, saya pun sonok. Dia patah balik tak jadi pergi masjid. Sonok saya, joget saya. Tiba-tiba balik-balik, awak tukar baju, mandi, awak pergi lagi. Saya tengok Allah gandakan pahala awak. Dan tadi jadi 2 kali ganda pahala. Bertambah-tambah setiap langkah awak berjalan tu, pahala awak berganda-ganda Allah bagi. Saya tak putus asa. Sampai dekat lopak, saya tolak lagi awak, jatuh lagi. Saya ingatkan kali ni mesti awak mengaku kalah ni. Rupa-rupanya awak patah balik, tukar baju, mandi, awak pergi lagi. Saya tengok Allah mendaratkan lagi gandaan. Sehingga pula tak cukup dengan pahala, Allah ampunkan dosa awak dan ahli keluarga awak. Habis semua. Dosa pun Allah ampun, pahala pun Allah tambah lagi. Jadi kali ketiga awak jalan, saya pastikan awak tak jatuh. Sebab kalau awak jatuh, awak patah balik, awak pergi lagi, nescaya takut-takut Allah akan ampunkan dosa semua umat Islam dan Allah tambah lagi ganjaran pahala pada awak. Maka saya habis kalah. Jadi sebab tu saya teman awak sampai ke masjid supaya awak tak jatuh lagi. Tu. Nak ceritanya, cerita sini nak menunjukkan betapa dahsyat dan hebatnya orang yang istiqamah. Itu istiqamah tu. Tu makna istiqamah. Ada seorang budak muda, dia datang jumpa saya, ustaz, macam mana nak buat
Saya ni dah tobat, tak nak buat maksiat, tak nak buat benda tak elok. Tapi ustaz, kadang-kadang terbuat balik. Macam mana ustaz nak istiqamah? Sebab dia tak faham makna istiqamah. Makna istiqamah bukanlah bila kita dah tobat, lepas tu kita tak buat dosa sampai bila-bila. Tak, kita manusia biasa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat silap, tempat salah, tempat leka, tempat lalai. Itulah yang bernama manusia. Kita begitulah. Banyak benda salah kita buat, banyak benda silap kita buat. Walaupun kita dah bertaubat, kadang-kadang kita buat lagi silap dan sebagainya. Tetapi orang yang dinamakan istiqamah, bila dia melakukan kesilapan, dia betulkan balik silapnya dan dia terus buat yang terbaik lagi. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Berterusan bangkit setiap kali jatuh. Itulah namanya istiqamah. Itulah istiqamah. Bukanlah maksud bila jatuh, bangkit, lepas tu tak jatuh-jatuh. Tak. Kadang-kadang diuji, jatuh lagi. Tapi sebabkan dia istiqamah, dia bangkit dan teruskan lagi perjalanan. Itu istiqamah. Kan? Sebab tu Parti Islam se-Malaysia nak istiqamah. Jatuh banyak kali, kalah dalam pilihan raya. Sampai orang cakap apa, lali dah. Siap kalau kalah, buat kenduri sembelih lembu. Tu kalah sembelih lembu, kalau menang sembelih unta. Jangan main-main. Nampak? Nak ceritanya tak heran pun kalah, sebab dah biasa. Yang penting terus berjuang untuk menegakkan agama Allah. Itulah yang dinamakan istiqamah. Tu sebenarnya. Bukan dah kalah merajuk keluar batiyah. Kan? Lepas tu majuk buat benda lain lah, apalah, tak maulah nak. Tak, bukan macam tu. Kan? Yang sebenarnya istiqamah itu kita berterusan melaksanakan amal-amal ibadat. Istiqamah itulah yang dinamakan sebagai kualiti ataupun mujahadah, yang dikira sebagai sungguh-sungguh. Itu maqam ahlul ibadah. Yang kedua, maqam ahlul inayah. Orang yang sudah sampai maqam ahlul inayah ni, orang yang Allah telah berikan kekuatan pada dia, dia tak perlu teruk-teruk nak bermujahadah sangat. Orang yang makam ahlul ibadah tadi, dia terpaksa set jam untuk bangun pagi tahajud, terpaksa set jam. Seletik ni keliling kepala ni bubuh. Bukan jam biasa jenis loceng terbakar tu punya kuat. Nampak kering gitu. Saya ada seorang staff saya di sekolah tu lah. Dia memang payah nak bangun awal. Selalu kena marah lah. Kan? Tapi dia cuba usaha juga. Lah kali dia buat macam mana? Dia cocok ni telefon dia alarm ni dengan speaker bapak besar dia beli. Kan? Jadi bila nak bangun pagi tu, satu sekolah dengar alarm dia. Yang peliknya, orang lain bangun, dia tak bangun lagi. tu dah cocok speaker, saya tak tahu. Kena tidur dalam speaker saya rasa dia tu. Tapi nak ceritanya dia usaha, dia bercuba. Itulah dipanggil makam ahlul ibadah, bermujahadah dia. Tu. Tapi kalau ahlul inayah, dia tak payah sampai set jam. Tepat sharp pukul 3 pagi atau pukul 4 pagi, hop, dia bangun. Tak ada ngantuk-ngantuk, tak ada apa, steady je ambil uduk. Kalau ahlul ibadah tadi, bangun tu boleh dah bangun, tapi ngantuk lagi. Alam dia set sampai 5 kali. Sebab apa? 4 yang atas semua snooze. Bangun tekan, tutup. Alam kedua pula bunyi, tutup lagi. Nak payahnya nak bangun. Dah bangun dah, duduk atas tilam tu nak menong. Kan? Lepas tu baru turun. Duduk atas tilam saja 10 minit. Turun daripada katil, nak turun kaki jejak ke lantai 5 minit. Nak bergerak pelan-pelan. Lepas tu nak masuk bilik air. Lah kali ingatkan buka pintu bilik air, rupanya pintu almari dibukanya. Dah mujahadah, payah dia, sian dia. Batu masuk dah bilik air, dia pandang pilih pandang dia. Lah kali pilih pun cakap kat dia, dah bila nak ambil uduk dia tanya. Nampak? Sian dia, payah. Kan? Lah kali nak semayang, sampai silap niat solat jenazah tu pun. Nak niat semayang tahajud, dah ngantuk punya pasal. Ada seorang pelajar tu tengah semayang tidur. Kalau tengah semayang tu tidur dalam sujud, boleh tahan kira, tak pelik sangat.
ni tidur dalam rukuk. Allahu Akbar, rukuk, tidur. Kita tengok lamanya rukuk. Rupanya tidur dalam rukuk tu. Tak jatuh pula tu. Nak ceritanya, payah. Barang mujahadah, barang payah. Barang nak kena sungguh-sungguh. Bukan senang nak dapat anugerah Allah. Tapi orang yang makam ahlul inayah, dia dapat pertolongan Allah. Mudah, bangun pagi mudah, ambil wuduk, semayang, relax je. Macam tak ada apa-apa, macam tak ada halangan. Ini makam ahlul inayah namanya, mereka yang telah mendapat pertolongan daripada Allah. Tetapi untuk sampai ahlul inayah, dia kena lalu ahlul ibadah dulu. Bertahun-tahun, berpuluh, kadang-kadang ambil masa puluhan tahun. Sebab itulah ulama mengatakan tidak ada wali muda. Dia kata tak ada wali muda. Maksudnya apa? Biasanya tak ada orang muda akan jadi wali. Sebab nak sampai tahap kewalian bukan senang. Mujahadahnya kena sungguh-sungguh, lawan hawa nafsu. Sebab tu kebiasaan wali-wali itu peringkat tua. Sebab apa? Sebab masa usia mudanya dia juga terpaksa melalui ahli mujahadah, mana ahlul ibadah, terpaksa berlawan hawa nafsu. Sampailah akhirnya sungguhnya dia berlawan dan istiqamahnya dia berlawan, Allah naikkan makam dia jadi makam ahlul inayah dan mendapat pertolongan Allah dalam melaksanakan ibadat. Maka orang begitu sudah menyampai kepada makam kewalian. Selalunya ahlul inayah ni wali-wali Allah. Macam saya duk rasa begitulah Tok Guru Siddiq Noor ni. Pada saya sebagai anak murid, saya kata dia wali lah. Orang lain wallahu alam lah. Tapi saya tengok dia balik tengah malam. Biasanya kuliah kadang 2-3 pagi. Tapi syak tahajud, cergah dia bangun. Kita kalau balik 2-3 pagi, esok target nak sembahyang subuh je lah, lepas tu tidur balik. Sebab letih nak balik tu. Kita target niat, siap niat dah dalam hati, bangun sekejap sembahyang subuh je. Itu kadang-kadang wirid pun tak ada, terus doa. Nampak? Itu pun doa tidur balik. Nak kata ujian berat. Tapi Tok Guru balik tengah pagi, 2-3 pagi, esok tahajud pukul 4, pukul 5 bangun dah ada di masjid. Lepas tu tak cukup dengan tahajud dia bangkit, mayang subuh, lepas mayang subuh, kuliah subuh. Kita kalau dah letih sangat malam tadi balik lewat, batal lah kuliah pagi tu. Sebab balik pun dah lewat. Ni tak buat pula kuliah subuh. Kadang-kadang sampai merah biji mata dia. Saya duduk depan tu, duduk tengok dia, biji mata sampai merah. Tapi dia tetap ceramah, cegah macam biasa. Allah steadynya. Lepas tu ingatkan lepas habis kuliah subuh nak balik sambung tidur ke sebab malam tadi letih. Tak, pergi kandang lembu pula, main dengan lembu. Pergi kebun belakang pula, buat kerja apa yang patut. La ilaha illallah. Bila masa dia berehat ni? Maknanya ini yang dipanggil sebagai ahlul inayah, telah mendapat pertolongan Allah. Sehingga kadang-kadang mencari adat. Mencari adat macam mana? Sepatutnya kalau ikut logiknya, orang macam ni letih lah, mestilah tertidur ke dan sebagainya. Tapi tak letih. Allah bagi dia kekuatan yang pelik-pelik. Tu tak pelik lah macam tu. Tu hebat, dahsyat. Sebab apa? Mereka ni telah mendapat pertolongan Allah. Kita lemah ni sebab memang sifat kita lemah. Dan kita boleh jadi kuat sebab Allah yang tolong kuatkan. Lepas tu kita baca tadi, la haula wala quwata. Dan tak ada daya nak meninggalkan maksiat. Kita tak ada daya nak tinggal maksiat. Wala quwata, dan tak ada kuasa nak berbuat taat. Kemampuan nak buat taat tak ada sebenarnya. Illa billahil aliyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah lah maka kita dapat menolak maksiat dan dapat kemampuan untuk buat taat. Semuanya pertolongan Allah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak akan berganjak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Semuanya izin Allah. Sebab tu orang yang rapat hubungannya dengan Allah, maka mereka akan mendapat pertolongan Allah. Sebab itulah kadang-kadang tak logik akal. Patutnya letih, patutnya tak mampu, patutnya tak ada tenaga. Tapi ada tenaga, ada kemampuan, boleh buat. Sebab Allah tolong dia. Kita yang lemah ni sebab Allah belum tolong kita. Sebab apa Allah belum tolong kita? Sebab kita belum betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita terpaksa mujahadah, sungguh-sungguh lawan hawa nafsu kita untuk
merapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah pertolongan Allah itu sampai. Sama juga dalam peperangan jihad, perang Badar dan perang-perang yang lain. Pertolongan Allah bukan datang lalatu. Nak sahabat dan Rasulullah terpaksa berjuang habis-habisan dulu, bertarung, berlawan apa semua, buktikan kesungguhan, kemudian baru datang nusrah, pertolongan daripada Allah. Masa dalam perang Badar, sahabat berperang, perang 313 lawan 1000. Mana kalau ikut logik memang kalah sungguh dah. 313 lawan 1000, satu nisbah 3. Kan? Lawan perang. Nah, Nabi sampai angkat tangan doa, ya Allah, tolong ya Allah, berikan kemenangan. Seandainya pasukan ini kalah, maka aku khawatir tidak akan ada orang lagi akan menyembahmu sebagai Tuhan. Nabi doa sungguh-sungguh, angkat tangan tinggi sehingga sahabat kata nampak ketiak Nabi dan jatuh ridak selendang Nabi, kerana bersungguhnya Nabi berdoa. Dan atas lepas berjuang sahabat, barulah tiba-tiba Allah buka pintu langit. Nabi nampak 3,000 malaikat turun untuk membantu peperangan, sehingga kan akhirnya tentera Islam menang pada waktu itu. Jadi nak ceritanya sini, pertolongan Allah akan sampai bila seseorang itu bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tuntutan perintah yang diperintahkan Allah. Jadi bukan mudah-mudah nak dapat pertolongan. Kita kena buktikan dulu. Sebab tu dalam ayat Quran Allah sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan aku, barulah lanahdiyannahum. Lanahdiyannahum ni ada dua taukid, lam taukid, nun taukid. Taukid ni maksudnya penegasan, sungguh-sungguh. Allah memberi jaminan, Allah memberi janji. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalannya, lanah dianahum, maknanya sungguh-sungguh aku akan buka jalan untuk dia. Aku akan buka ruang untuk dia mencapai kejayaan dan kemenangan. Tapi nak sampai tahap tu, kita kena buktikan dulu kesungguhan kita. Lagi kuat kesungguhan kita, lagi tinggilah ganjaran kurniaan Allah nak beri pada kita. Sebab itulah bila kita menghadapi cabaran, kesukaran, lagi susah ujian yang kita hadap, lagi besar ganjaran Allah nak bagi. Jangan lari daripada ujian, jangan lari daripada kesusahan. Hadap susah, hadap cabaran tu, dan kita ingat, ubatkan di hati kita, lagi besar cabaran aku, mana lagi besar Allah nak bagi ganjaran pada aku. Pegang situ. Sebab tu kita tengok Rasul-Rasul ulul azmi 5 orang, semuanya ujian dia berat-berat. Tapi walaupun ujiannya berat-berat, makamnya makam paling tinggi sekali, kelima-lima Nabi ni. Sebab tu maknanya lagi tinggi ujian, lagi tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Tapi kalau sikit saja ujian, maknanya sikit je lah nak kedudukan kita di sisi Allah. Jadi kita kena hadap. Jangan lari daripada ujian. Sabar. Kadang-kadang ada orang diuji. Ada seorang muslimat tu dekat belah-belah Gopeng, saya mengajar. Muslimat tu dia mengadu susah. Dia kata dia teringin nak belajar agama, nak pergi surau, mengaji kuliah, tapi suami dia marah. Suami dah lah tak pergi, marah pula bini nak pergi ngaji. Siap nampaknya bini, kan? Anak-anak lagi dah tak tahu kehala. Dia menangis-nangis cerita dia kata, sabar, ini ujian. Lagi besar ujian, lagi besar ganjaran kamu akan dapat. Mungkin sekarang kamu tak nampak di sisi dunia, tapi akhirat esok insya-Allah, kan, ganjaran yang sangat besar, kan? Kena sabarlah. Ada suami ni pun satu hal juga. Sebab tu nak pilih calon menantu dan sebagainya, kena tilik habis-habis. Jangan tengok dia banyak duit je, jangan tengok dia kereta besar je. Sebab nak hidup ni sampai ke tua, nak kena tilik betul-betul orang beragama ke tak beragama. Biar susah pun, ngaji pondok lebay lembik atas kepala. Nak motor pun Allah, sampai-sampai depan rumah kita mati terus motor, minyak habis. Mati. Oh susah ngaji pondok, kan ada duit sangat. Nak Zoi kat dengan dawai. Nampak nombor plate pecah 2, kan? Lepas tu tongkat tak ada pula tu. Dia tanya pula, tiang ada tiang, nak sandar motor. Siang ke dia. Oh tapi kitab jilid-jilid dalam kepala, ayat Quran, hadis kemah dalam kepala, cakap Arab boleh gitu gini. Tak apalah, ambil buat menantu. Ni tak mau dekat. Nah, orang datang gini siap tanya, nak minta sedekah ke benda ni? Oh, peli kau Hasam tunggu.
Nampak? Ambil seban ni, selit atas leher dia. Nampak? Nan. Dia nak naik kereta hebat Naik kereta hebat. Kan hebat tak ada mana pun. Wajah. Ada wajah je. Nampak? Jenis exhaust boleh masuk kepala. Besar exhaust. Nah, orang kata, ni baru menantu. Dia kata, menantu tokmu hantu. Nampak? Baru seminggu kahwin, melekat ni, body glove. Mak, ada kesan dekat pipi anak kita ni, cap jari dia kena penampar. Balik anak kita, abang tampar saya. Nah, kita nak macam mana? Nak masuk campur, tak boleh masuk campur. Itu bukan urusan kita. Kita dah serah kat dia. Nah, anak perempuan bila dah serah, bukan milik kita lagi dah. Nah, memanglah sebagai anak kita, tapi bukan tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab orang yang kita serah pada dia. Itulah namanya akad. Jangan main-main lepas itu. Sebab tu orang dulu-dulu kalau menikah, saya perasan lama dah. Dulu masa saya kecil, bila berlaku je akad nikah, ayah kepada perempuan menangis. Kalau ayah menangis, mak lagi nak tarik langsir tu pun. Nah, menangis. Sebab apa? Saya tanya, kenapa anak dia menangis, anak dia menikah dia menangis? Nangislah sebab lama ni dia yang tatang, dia yang jaga. Sekarang dia nak serah kepada orang yang dia pun tak kenal lagi siapa. Tu serah, nak serah, itu namanya serah. Jadi kita nak serah anak yang kita sayang, kita kena cek betul-betul orang yang kita nak serah tu betul-betul dapat melaksanakan amanah. Sebagaimana kita jaga anak kita, dia pun akan jaga anak orang tu. Macam mana nak pastikan orang tu amanah? Pastikan orang tu ada ilmu agama, insya-Allah dia amanah. Ni tak ada, datang pun seluar pendek. Habis macam mana? Tapi kita dengar, kita tanya dia, kerja apa? Kata engineer. Kita salah dengar engineer, pada engineer. Dengar engineer boleh terus. La ilaha illallah. Bunyi dah cepat tu. Baik. Dan lagi, jadi itulah tauhid, bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadat yang disuruhkan Allah Ta'ala itu dengan sungguh-sungguh memelihara, mujahadah, sungguh-sungguh jaga. Jaga apa? Akan hatimu, kena jaga hati. Jaga hati. Sebab hati ni, kata Imam Ghazali, ibarat raja, sultannya. Kemudian akal ni Perdana Menterinya. Jadi agung hati, Perdana Menteri akal. Yang lain, lepas tu mata dengan telinga, ini hulu balang, Menteri Kanan, KDN dan sebagainya. Lepas tu tangan kaki ni barulah menteri-menteri lain, Menteri Alam Sekitar lah, Menteri apalah semua ni. Naknya itu sebuah kerajaan anggota badan kita ni. Jadi apa-apa bermula daripada hati. Hati yang memerintahkan sesuatu. Jadi hati yang bersih, hati yang elok, maka segala anggota badan akan elok. Cumanya persoalan dia, macam mana kita nak menjaga hati? Sebab hati kita tak nampak. Mana nampak hati? Siapa sini nampak hati? Cuba bangun. Mana nampak hati dia? Maknanya Jumaat ni lah tu. Tapi jangan cakap takut jadi sungguh. Saya malam kuliah di Lenggong, kan? Malam tu saya kuliah di kampung Gua Badak, Lenggong. Esok subuh pagi tadi di Masjid Jami' Lenggong. Jadi masa kuliah dekat Gua Badak tu, kampung Gua Badak tu, ada seorang pakcik ni, dia dengar kuliah, kan? Kita pun melawak lah, kita ni kalau mati esok, kita cakap gitu. Rupanya sungguh dia mati esok, hari ni dia mati. Kan? Dia sempat dengar kuliah saya maghrib malam tadi, lepas tu kuliah subuh pagi tadi. Lepas kuliah subuh siap makan dengan saya lagi. Makan dengan saya, gelak depan saya, gelak tahu, tak ada nampak sakit. Gelak, dia melawak dengan saya apa semua. Lepas tu saya pun kata, tak apalah Haji, saya nak ke grip. Tak apalah. Dia pun doa baik-baik, dia kata moga ustaz jalan elok apa semua. Baru saat ni tengah hari tadi dapat mesej kata meninggal. Jangan main-main. Nampak? Nampak? Dengar kuliah saya boleh meninggal tau. Tapi alhamdulillah ada, dia meninggal hari Jumaat, meninggal lepas dengar kuliah. Okey lah tu. Kan? Satu husnuzon, kan? Mati husnul khatimah.
Moga-moga insya-Allah Allah tempatkan dia di syurga. Kan? Ni buku catatan akhir, nak malaikat duk catat tengok, last sekali buat apa sebelum mati? Tengok wrestling. Ada. Macam mana nak buat? Tengok wrestling. Ni kalau buku last sekali malaikat catat tu, dengar kuliah subuh, boleh tahan kira. Kan? Dengar kuliah maghrib, boleh tahan kira. Okeylah. Tu. Itu rezeki dia. Alhamdulillah meninggal di hari Jumaat. Baik. Kemudiannya, jadi ini makna kata jaga hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia ajar kita tentang hati ni macam mana. Kalau nak belajar bab hati, kitab tu sesuai. Dia fokus kat situ saja. Jadi dia kata hati ni yang mendorong dia 7 anggota, iaitu mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7. Kenapa 7 anggota? Kerana neraka ada 7 pintu. Neraka ada 7 pintu. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi tengok ada 7 pintu neraka. Cumanya kedudukan neraka disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj, kedudukannya bertindih-tindih. Maknanya orang kalau dia kena masuk neraka paling bawah, neraka nombor 7, dia kena lalu setiap pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana teruknya dia nak kena hentam. Kalau syurga dia lain, dia berpisah-pisah. Dia bukan bertindih-tindih, berpisah-pisah. Tapi neraka ni bertindih-tindih dia. Jadi neraka ada 7 pintu. Maka untuk selamatkan diri kita daripada masuk ke 7 pintu ni, maka kena jaga 7 anggota. Yang tadi saya sebut. Jadi kalau kita dapat pelihara 7 anggota ni, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut, jaga kemaluan, kita jaga 7 ni, insya-Allah kita terjaga daripada 7 pintu neraka. Tak masuk 7 tu. Insya-Allah. Dan satu lagi kaedah ataupun tips, setiap kali lepas mayang baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Dengan meniapkan setiap lafaz itu untuk satu pintu neraka. Allahumma ajirna minan nar, bayangkan satu pintu. Allahumma ajirna minan nar, bayangkan pintu kedua. Sampailah 7 kali kita baca. Apa maksud Allahumma ajirna minan nar? Ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka. Dalam hadis sebut, siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar, maka neraka Allah akan berkata, wahai Allah, jauhkan sipulan bin sipulan daripada aku. Mana sampai, insya-Allah, kan? Moga-moga. Lepas tu bila imam tengah wirid mayang, jangan tidur, takut baca tak habis. Baru 3 kali Allahumma ajir. Takut lagi 4 lagi tak kena. Ni bahaya. Jadi baca Allahumma ajirna minan nar. Jadi baca dengan hati, supaya kita faham makna yang kita minta. Tapi sebut betul-betul Allahumma ajirna minan nar. Kan? Jangan sebut lain. Baik. Jadi itu. Jadi jaga hati dengan jaga 7 anggota ni. Kita jaga 7 sebab hati tak nampak, tapi 7 anggota ni nampak tak? Nampaklah, mata kita nampak, telinga nampak, mulut nampak, tangan kaki semua nampak. Maka kita jaga yang nampak, maka akan terjaga yang tidak nampak. Ibaratnya macam buah durian. Buah durian isi dalam tu yang kita nak, sebab kita nak makan dalam dia tu, manis dia tu, kan? Tapi nak pastikan isi dalam ni elok, macam mana nak pastikan dalam ni elok? Sebab buah tu dekat atas tu, macam mana nak tahu dalam dia elok? Tengok luar dia. Maka jaga luaran dia. Jaga luar. Bila jaga luar, maka terjaga dalam. Gitulah. Jaga 7 anggota ni, jaga mata, jangan tengok maksiat, jaga telinga, jangan dengar yang bukan-bukan, jaga mulut, jangan cakap yang bukan-bukan, jaga tangan, jangan ambil hak orang lain, jaga kaki, jangan berjalan ke tempat lain, jaga perut, jangan buncit. Bukan yang tu. Buncit tak apa. Maksud jaga perut, jangan makan benda yang haram dan yang syubhah. Syubhah ni kalau ikut hukum fiqahnya tak apa lagi, sebab dia barang yang tak pasti sama ada halal atau haram. Maka bila tak pasti, boleh lagi lah, dia harus. Tapi kalau ikut aliran sufi, ikut ilmu tasawuf, syubhah pun kita tolak, sebab takut kalau dia jatuh haram.
Ni dipanggil kaedah ihtiyat nama dia. Maknanya berjaga-jaga, berhati-hati. Itu namanya takwa. Jadi kita dengar ada satu produk makanan ni, dengar kata orang kata ada jelatin babi. Tak payah makan terus. Tak payah makan terus. Alah, dia kata, alah orang kata je, tak nampak pun lagi bentuk babi pada tu. Jangan kiranya tu. Dengar je, kita rasa ragu-ragu je sikit, ada ragu-ragu je, tak payah makan terus. Sebab makanan yang tak ragu-ragu, yang yakin banyak lagi. Apa yang nak cari yang ragu-ragu? Gitu dia. Kan? Ini sampai hari ni orang tak ada sensitif. Makan kedai Cina ada. Dah tengok dah kedai tu orang Cina punya. Islam dia makan. Dia kata, alah ustaz, saya tak nampak pun dia sembelih babi kat dalam kedai tu. Betul dah. Memang kita tak nampak. Tapi kita nak berhati-hati. Inilah namanya takwa. Lepas tu ulama' dulu-dulu dia ajar anak murid dia ajar masyarakat ni supaya sensitif dalam bab agama. Sebab itulah bila orang sensitif dengan agama, orang berhati-hati nak bercakap. Hari ni orang tak ada sensitif dengan agama, sampai ke tahap akhirnya selamba cakap depan orang ramai nak keluar Islam. Ni apa benda ni? Tak ada sensitif langsung. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa takut. Sebab hilang dah sensitifnya agama pada diri, tak ada. Orang dulu-dulu saya ingat lagi, ayah saya pesan, tok guru pesan, jangan lalu kat kaki lima kedai Cina. Tak payah kata nak makan dalam tu, kaki lima ni pun dia kata jangan lalu, jangan lintas. Kalau nak lalu kona jauh. Jangan lalu atas tu. Sebab takut-takut dekat kaki lima dia tu ada jatuh air babi apa. Takut-takut itulah takwa. Ittaqullah artinya takutlah kamu pada Allah. Takut terkena benda yang haram. Itu namanya berhati-hati. Itulah namanya takwa. Orang yang hatinya bersih, dia tak nak ada sikit pun benda kotor masuk dalam hati dia. Maka dia jaga makan, minum dan sebagainya. Saidina Abu Bakar, sebab tu Nabi kata Saidina Abu Bakar ni iman dia kalau ditimbang dengan iman-iman seluruh orang Islam, kita ambil iman semua penduduk Wanong, campur pula seluruh Greek, campur kami punya tempat berwas, campur habis Ipoh, Tapah apa semua, satu perak. Tak payah kata satu perak, 14 negeri Malaysia. Lepas tu campur lagi seluruh dunia, semua iman orang Islam campur, timbang dengan iman Saidina Abu Bakar seorang je, berat lagi iman Saidina Abu Bakar. Dahsyatnya iman Saidina Abu Bakar. Apa tak dahsyat? Satu hari Saidina Abu Bakar ada orang bagi dia makan. Jadi dia Abu Bakar ni jenis sangka baik. Dia pun makanlah, orang bagi dia makan. Rupa-rupanya dapat tahu makanan yang orang tu bagi tak halal. Bila dia tahu tak halal, dia ambil ranting kayu, dia jolok tekak dia supaya keluar balik, muntahkan balik. Sebab dia tak nak ada sikit pun benda haram masuk dalam darah daging dia. Tak mau. Tu iman Abu Bakar. Dah kita baru lama dah makan kartel daging haram. Dia ambil ranting kayu, jolok. Ada mak jenuh. Memang Islam tak suruh nak buat macam mana, bukan kita nak makan, tapi dah kita pun tak tahu nak. Memang dimaaf, tapi jaganya Saidina Abu Bakar. Sebab itulah dikatakan imannya terlampau tinggi, dahsyat dia. Dia orang hebat. Sebab itulah layak dimakamkan di sebelah jasadnya baginda Nabi SAW. Dan kita jauh makam kita, kubur kita, kan? Sebab apa? Gitulah kedudukan kita. Tapi cubalah jadi yang terbaik, walaupun tidaklah baik sangat. Gitu. Baik. Jadi jaga hati dengan jaga 7 anggota tadi. Jaga 7 ni, insya-Allah kalau kita jaga elok-elok, maka akan terjagalah hati kita. Bila jaga yang luar, maka terjaga yang dalam. Itu kunci dia. Dan segala anggotamu di sini maknanya yang 7 tadi tu. Pada tiap-tiap ketikanya, maksud tiap-tiap ketika, setiap saat, setiap masa, jaga 7 anggota ni, maka terjagalah hati kita. Dan tiap-tiap nafas tu maknanya tiap-tiap detik, naik turun nafas, tetap menjaga diri kita, menjaga anggota kita daripada melakukan benda yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah, orang ahli sufi, kalau ahli fiqh, dia kata hukum ni ada 5 taklifi: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Betul, tak salah pun. Itu kaedah fiqh.
Tetapi kalau mengikutnya aliran kesufian, ahli-ahli tasawuf, dia kata hukum bukan 5, tapi hukum hanya 2. Apa 2? Taat dan kufur. Itu saja. Taat dan kufur. Apa yang taat? Taat itu maknanya buat yang wajib dan yang sunat. Yang wajib dia takkan tinggal, kemudian yang sunat dia beratkan macam wajib. Maknanya dia buat sungguh-sungguh, walaupun barang tu barang sunat. Itu dia jaga sungguh. Itu makna taat. Kemudian pula barang harus. Harus ni barang yang tak dapat apa-apa. Buat pun tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat dosa ke apa. Tak ada apa. Kan? Contohnya makan. Makan harus, minum harus, mandi harus, berjalan harus. Itu semua harus. Walaupun barang tu harus, tapi mereka niatkan kerana Allah, maka tak jadi harus, jadi sunat. Sampaikan makan kerana Allah, minum kerana Allah. Kita ni makan masih lagi bukan kerana Allah, kerana sedap. Sebab tu tambah. Kan? Kalau tak tambah, kalau tak sedap, tak habis. Tapi mereka makan ni kerana Allah. Sampai tahap macam tu. Sehingga kan disebut dalam kitab Bidayatul Talibin, ada satu orang ni, wali Allah ni, dia ambil sejemput makanan, dia bercakap dengan makanan. Makanan. Nah, kalau bukan kerana perut aku sakit, aku susah nak buat ibadat, maka aku takkan makan engkau. Dia pun ngap makan. Dia tengok perut dia, sakit lagi tak? Oh sakit. Dia pun ambil lagi jemput. Dia cakap lagi. Dia kata, kalau bukan kerana perut aku sakit, susah nak buat ibadat, maka aku takkan makan engkau. Dia pun makan. Makan suapan yang kedua, perut dah tak sakit, dia berhenti makan. Kita cakap tak? Nasi, sedapnya engkau, aku telan lagi engkau. sebab kita jenis makan lah. Dia tak. Dia tak. Pak Sumit, Tok Guru Siddiq Noh jumpa Pak Sumit. Pak Sumit wali tu, Kedah tu. Jadi Pak Sumit baca satu ayat dekat Tok Guru. Lepas tu Pak Sumit tanya apa maksud dia. Kan? Tok Guru pun katalah macam mana saya tak ingat ayat tu. Tok Guru pun kata makna ayat ni, Allah beri makan Allah beri makan bagi mereka yang berpuasa, yakni berlapar. Allah beri makan. Maknanya fahamnya ayat ni, dengan sebab mereka berpuasa berlapar, kemudian waktu berbuka Allah bagi dia makan. Faham macam tu? Kata Pak Sumit, salah dia kata. Bukan tu makna ayat tu, dia kata. Makna ayat tu, kata Pak Sumit, orang beriman itu Allah beri makan dengan lapar, dengan puasa. Maknanya puasa tu makanan dia. Lapar tu makanan dia, bukan nasi tu makanan dia. Lapar tu. Maka lapar itulah makanan dia. Makanan dia maksudnya itulah kelaziman mereka, orang-orang wali-wali Allah. Mereka suka berlapar daripada bermakan. Kita balik suka bermakan daripada berlapar. Habis kuliah ni makan lagi. Kan? Memang tak apalah, macam mana kita baru kuali nak. Tak apa, makan dululah, tak apa. So dah jadi wali tak apalah. Jadi masih lagi baik, okey lagi, tak apalah. Nak ceritanya hebatnya orang makam-makam begini. Sebab tu bukan main-main. Depa ni memang dahsyat. Amalan-amalan depa tu. Tu dia. Jadi jaga anggotamu tiap-tiap ketika dan tiap-tiap nafas. Nafasmu daripada ketika pagi hingga petang. Maknanya seharian lah. Pagi dan petang tu maknanya seharian. Maksud pagi waktu siang, petang maknanya malam. Jadi setiap saat 24 jam, setiap berlalunya hari tu, hatinya sentiasa dijaga daripada buat benda-benda yang tak elok. Bukan anggotanya, hatinya pun jaga. Anggota jaga buat benda tak elok, maka terjaga hatinya. Maksudnya macam tu. Dan tiada kuasa engkau atas demikian itu, melainkan engkau beri bahagian segala waktumu itu dengan wirid. Habis macam mana kamu nak buat macam tu? Dia tanya. Macam mana kamu nak pastikan hatimu atau 7 anggotamu tak buat maksiat?
Sebab bila 7 anggota kita tak buat maksiat, maka hati kita akan bersih. Persoalannya macam mana nak jaga 7 anggota ni? Mata tak nak tengok maksiat, telinga tak nak dengar maksiat, mulut tak nak cakap benda tak elok, tangan tak capai benda tak elok. Macam mana nak jaga? Dia tanya. Ni dia bagi tips kat kita. Maka dia kata tak dapat tidak, engkau kena sibukkan harimu, tiap-tiap waktumu itu dengan wirid. Dia kata. Apa makna wirid? Okey, dia begini. Amalan kalau kita buat sekali-sekala itu tak panggil wirid, itu panggil zikir. Lepas tu zikir dia ada 3. Zikir qauli, zikir fi'li, zikir qalbi. Zikir qauli ni zikir lisan. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, itu zikir lisan. Zikir fi'li zikir perbuatan. Perbuatan ni contohnya sembahyang, benda-benda perbuatan. Kerana makna zikir itu ingat. Ingat pada siapa? Ingat pada Allah. Maka kita cakap ingat pada Allah dengan sebut nama Allah, insya-Allah, masya-Allah, tabarakallah dan sebagainya. Kemudian perbuatan kita menunjukkan kita ingat Allah, kita semayang, kita buat derma ke dan sebagainya. Akhirnya atas nama perbuatan itu mengingatkan kita pada Allah. Pergi kuliah, hadir surau, hadir masjid, itu perbuatan, itu dipanggil zikir fi'li. Bila berjalan kedua-dua zikir ni, zikir lisan jalan, zikir qauli jalan, zikir fi'li jalan, berjalan elok, maka dua ni bangsa usaha. Kita kena usahakan, lazimkan pada diri. Allah akan turunkan kurniaan, datang zikir yang ketiga namanya zikir qalbi. Hati ni akan ingat Allah. Bila jalan dua ni, mulut sebut nama Allah, perbuatan sentiasa buat perbuatan yang Allah suruh, maka automatik hati nanti akan sentiasa ingat Allah. Bila berlaku ketiga-tiga zikir, barulah dinamakan ahluz zikri. Itulah ahli zikir. Itulah zikrullah, kata ulama. Kemudian dia perlu mujahadah. Kalau dia buat, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, itu baru dipanggil zikir sahaja. Zikrullah tadi tu baru zikir. Tapi kalau dia buat secara dawam, istiqamah, tiap-tiap hari buat, tiap-tiap hari buat, tiap-tiap hari buat, tak pernah tinggal, maka dia jaga amalan itu, maka bila amalan tu dah kekal, itu sudah bukan lagi namanya zikir, tapi namanya wirid. Itu panggil wirid. Lepas tu lepas semayang kita kata wirid semayang. Makna wirid tu, amalan tu kena buat tiap-tiap kali, tak boleh tinggal. Tu baru jadi wirid. Tu namanya wirid. Contoh dia semayang duha tak pernah tinggal, itu jadi wirid pada dia. Semayang duha tu wirid pada dia. Tu. Bila ada wirid, baru Allah datangkan warid. Dipanggil dalam kitab hikam nur waridat, cahaya daripada Allah masuk dalam hati. Daripada ahlul ibadah jadi ahlul inayah. Moga-moga. Tu kena mujahadah lah. Maka dia kata kalau nak pastikan anggota kamu tak buat maksiat, maka kamu kena isikan tiap-tiap masamu dengan wirid. Mana kena banyakkan amalan. Mana setiap waktu tu ada je amalan-amalan akhirat yang kita buat. Dan ibadat, dan perkara-perkara ibadat. Daripada pagi hingga petang, maknanya seharian diisi. Maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu, dan ingatkan setiap waktu kita akan segala ibadat yang disuruhkan Allah Ta'ala. Maknanya kita kena ingatkan pada diri kita, lepas ni aku nak buat apa, lepas ni aku nak buat apa. Macam ni, lepas kuliah ni aku nak semayang isyak, lepas semayang isyak nak buat apa, semayang sunat, lepas semayang sunat nak buat apa, nak beli telur masin tak ada. Sebab orang Lenggong habiskan semua. Nampak? Cumanya Ustaz Nazmi dia ada kuliah dekat Kerunai, saya bagi tahu dia dah, kalau ada lebih esok pagi bawa. Dia tengoklah nasib-nasib lah. Kan? Jadi makna kata dia dah plan dah, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak baca Al-Quran, lepas ni nak ni, dia dah susun. Ini yang saya kata jadual tadi tu. Dia susun dengan perkara-perkara wirid dan ibadat. Engkau kerjakan akan dia. Maka kita susun dan kita laksanakan. Bila kita susun begitu, barulah insya-Allah 7 anggota tadi takkan buat benda tak elok. Sebab kita dah susun dah nak buat apa. Mata ni dah susun, lepas ni nak tengok Quran, lepas ni nak tengok ini, lepas ni nak tengok itu. Kita dah susun dah dia. Jadi barulah terjaga. Tapi kadang-kadang dah susun pun terkona susun tu. Tak apalah, sekurang-kurang ada panduan, kita patah balik, ikut jadual balik. Sebab tu hidup kena ada jadual. Dan maka kitab Hidayatul Salikin, Syekh Abdul Somad dah susun jadual dia. Jadi ini baru mukaddimah. Lepas ni dia akan bagi tahu kat kita apa benda kita nak kena buat. Bangun pagi nak buat apa dulu, lepas tu nak baca apa. Jadi dia susun setiap waktu tu ada benda yang perlu kita buat. Kalau kita ikut betul-betul waktu tu, insya-Allah semua kehidupan kita
dah disusun dengan perkara-perkara kebaikan. Maka moga-moga Allah ambil nyawa kita dalam keadaan waktu kita tengah buat benda baik, sehinggalah kita dapatlah mati yang baik, kemudian ditempatkan di tempat yang terbaik. Barulah layak. Jadi ini perlu kepada kesungguhan, mujahadah, dan kena susun langkah-langkah untuk kita latih diri kita jadi insan yang baik. Tak ada masalah kita ada kerja bahagian dunia, kena pergi pejabat. Tak apa, susunkan dalam jadual. Lepas ni nak pergi pejabat. Dalam nak pergi pejabat tu nak buat apa? Kita nak bawa kereta masa tu, kita ingat aku nak bawa kereta. Dalam perjalanan mungkin ambil masa 10 ke 15 minit daripada rumah nak sampai pejabat. 15 minit dalam kereta tu nak buat apa? Plan siap dah semua, susun. Bukan mesti kena tulis. Kadang-kadang kita susun kat kepala je. Pani nak buat apa? Pani nak buat apa? Itu susunan tu. Nah, jadi kita kata okey, masuk dalam kereta nak pasang surah Al-Mulk, sambil-sambil aku baca surah. Boleh ngapal-ngapal sikit. Nampak macam tu. Latihkan diri tu. Hidup tu 24 jam daripada bangun tidur sampai tidur balik. Semua yang kita susun tu amal ibadat. Maka insya-Allah kalau itulah yang kita susun, semua 7 anggota badan ni takkan buat maksiat. Insya-Allah. Bila takkan buat maksiat, baiklah dia. Bila 7 anggota baik, baiklah hati. Bila hati baik, jadilah yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak diguna harta benda dan anak pinak, tapi hari itu mereka bawa hati mereka yang sejahtera. Hati qalbun salim, hati yang baik. Itu yang kita nak bawa. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Jadi kita akan sambung subuh esok dekat Syahdan. Syahdan ni maknanya dia dah mula. Dia dah ajar kita apa benda nak buat. Dia dah bermula dah. Yang tadi tu baru mukaddimah dia bagi tahu dulu. Jadi dah memula dah pengisian hidup. Kita ikut je, pelan-pelan kita ikut, insya-Allah. Sepanjang seluruh kitab ni tu dia cerita. Dia cerita daripada bangun tidur sampai tidur balik apa benda nak buat. Kita ikut je, pelan-pelan ikut. Tak boleh ikut semua, jangan sampai tinggal semua. Mana yang kita dan ikut, kita ikutlah. Moga-moga dengan kita ikut jalan ulama ni, kita kalau tak jadi ulama pun jadi macam ulama. Okeylah tu. Tu kita ikut kan. Sebab tu kalau ikut jalan artis, tu jadi artis. Tapi ikut jalan ulama, jadi ulama. Kalau tak jadi ulama pun macam ulama. Kan ada satu orang tu, dia istiqamah pakai pakaian dia, jubah apa semua ni kan, sampai orang ingat dia ustaz, padahal dia bukan ustaz. Sampai orang pun panggil dia ustaz. Sebab apa? Sebab mengikut ulama. Kita ikut ulama kan. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Macam biasalah kat luar sana tu. Tapi janganlah tak ada telur masin semua tak nak beli kan. Benda lain ada lagi, yang tak masin semua ada lagi kan. Jadi macam-macam apa nama mi ke apa ada. Jadi bolehlah tengok-tengok, membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq kita, tok guru kita di Batu Hampar Berwas. Jadi pakat-pakatlah bantu membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ini, dan insya-Allah jika diizinkan Allah kita bertemu pada esok subuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.